من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan ahli-ahli jatuh kuasa masjid, tuan-tuan imam, seterusnya tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada tengah hari ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah akan muliakan kita nanti di akhirat kelak. Lebih-lebih lagi kita sedang berada di bulan yang paling mulia. Tak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan ni. Hari ni sudah 22 bulan Ramadan. Dah dekat benar dah, nak tamat, nak habisnya. Dia nak meninggalkan kita. Lagi 7 hari, tinggallah kita. Ramadan itu akan berlalu. Segala fadilat-fadilatnya pun akan hilang. Di bulan Ramadan ni fadilatnya tinggi benar. Janji jangan buat dosa dah. Tak ada buat dosa. Apa saja kita buat di bulan Ramadan ni merupakan pahala. Dia jadi ibadah. Tidur pun jadi ibadah. Kerana Nabi ngapa ni? Apa kata Nabi? Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang puasa itu adalah ibadah. Menengkau tidurnya, berbuih-buih hidup basi yang keluar. Dikira macam baca Quran. Dikira macam selawat. Dikira macam zikir. Dikira macam sembahyang. Jadi ibadah lah. Wasamtuhu tasbihun. Dan diamnya macam orang bertasbih. Saya diam aja, duduk menung aja. Macam orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mau amal lagi hebat. Wa amaluhu mudha'afun kata Nabi. Kata Nabi kata Allah. Bukan ini hadis Nabi ya. Tapi nak menghuraikannya kena baca hadis kursi. Hadis kursi itu artinya firman Allah. Tapi bukan Quran. Susun katanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis, tapi hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu hasanatin bi 'ashrin amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba-Ku akan kubalas paling sikit, paling kudi, paling koman 10 kali ganda. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Ila 700 dhifin. Ini sampai 100 kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 10. Bukan 100. Bukan 700. Bukan 1000. Kita tak tahu berapa banyaknya. Allah yang menentukannya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya, kata Allah. Allah yang punya puasa tu. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang menentukan berapa banyak pahala yang aku nak bagi orang-orang yang berpuasa. Baca bulan Ramadan ni seronok kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan,
para sahabat dulu bila dekat nak habis Ramadan tu mereka menangis. Ya, kita ada nangis. Ada orang ngawak. Ha? Ada orang meraung. Dah nak habis nak raya apa ni? Betul lalu aku nak puasa lagi ada. Ada nangis. Yang ada apa? Seronok. Teringatkan kasut baru. Teringatkan baju baru. Teringatkan lemang. Teringatkan ketupat pula. Ya. Teringatkan rendang tu. Itu ingat kita. Ya. Sahabat dulu menangis bila nak habis Ramadan. Kerana pahala-pahala itu dah tak ada spesial lagi macam bulan-bulan lain. Itu namanya meraung, ngawak. Kerana dah tak ada lagi jumpa fadilat-fadilat yang ditetapkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sebab itu kita kena jaga. Patutnya kita pun sedihlah dengan kehilangan kehilangan fadilat-fadilat tu. Dah habis dah. Yang 700 tak ada apa lagi dah. Lebih 700 tak ada, 1,000 tak ada dah pahala tu. Pahala macam biasa aje lah. Yang macam biasa pun banyak pahalanya. Ini kan pula di bulan Ramadan ya. Sudah, amalan dia diganda-gandakannya. Sebab itu di bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan, kita buat benda-benda sunat dapat pahala apa? Pahala wajib. Kita buat benda yang wajib, digandakan lagi pahalanya 70 kali ganda. Yang kita ngaji kejap ni, apa hukum ngaji? Wajib. Jadi Allah gandakan pahala itu sebanyak berapa kali? 70 kali ganda. Banyak betul. Tapi malangnya banyak tempat-tempat di bulan puasa ngaji tutup. Kenapa entah? Orang Melayu kau jawab itu tu. Bila puasa je ngaji tutup. Malam ke siang ke tutup lagi. Sini alhamdulillah lah. Walaupun dia tukar masa tak apalah, tapi ngaji juga tak tutup. Pahala tu masih ada. Tapi banyak tempat tutup, tak ada. Ya, tempat yang ditakbir oleh orang-orang yang faham agama pun tutup juga. Padahal dia pun tak tahu bahawa mengaji itu hukumnya wajib dan pahalanya diganda-gandakan, tapi tutup juga. Pasal nak semayang tarawih. Tarawih malam. Iyalah, tutup malam tu. Padahal pahala tak kira siang malam masa bulan Ramadan. Tarawih itu apa hukumnya? Sunat. Semayang apa hukumnya? Sunat. Ngaji? Wajib. Dia ngapa tutup? Kenapa tutup? Pasal nak semayang tarawih. Kerana apa? Nakkan yang sunat? Dah, tinggalkan yang wajib. Padahal ada masjid-masjid yang surau-surau. Dia semayang tarawih 20 rakaat tu. Ini berapa je? Tak ngaji pula tu. 20 tak ngaji. Kalau 20 langsung tak ngaji pun. Tapi ada masjid-masjid yang semayang tarawihnya 20 rakaat. Lepas itu ngaji. Ada? Saya dah tua, saya tahu dah. Banyak tempat yang itu. Di antaranya Manjung. Ada satu masjid namanya Masjid Al-Ihsan. Taman Samudra Manjung. Dia mau tarawih 20 rakaat tau. Lepas 20 rakaat, tazkirah pula. Dah wajib. Sampai sekarang ni. Masih ramai orang. Saya mula-mula saya datang dulu tau. Bila situ. Saya ingatkan 8 rakaat. Bila tazkirah saya sampai ada sampai sejam lebih. Bila lebih sejam baru berhenti.
Saya ingat lepas rakaat lah. Pasal lepas dia selalunya tazkirah tu lepas 4 rakaat, ada panggil tazkirah lah. Itu sambung lagi. Apa-apanya dia sembahyang 20 rakaat lepas itu. 11 lebih baru habis. Padan mukaku. Pada itulah. Masjid namanya Masjid Al-Ihsan. Taman Samudra Manjung. Begitu juga di Pengalam Peko di Surau. Dia mula-mula dia. Tazkirahnya sebelum tarawih ni. Lepas itu tarawih 20 rakaat. Begitu juga Masjid PGA Ulu Kintau 20 rakaat juga. Itu diikuti dengan tarawih. Tarawih 20 rakaat, itu diikuti dengan tazkirah. Ada tempat kadang-kadang 8 rakaat tak ada tazkirah pula. Udah hobi no dah. Ya, walaupun bukan dosa ya, tapi tak ada dapat apa halnya. Itu di bulan Ramadan. Ya, yang sebenarnya yang ditakbir orang Melayu macam itu. Nah, orang Arab dia ada tetap ngaji dia juga. Tak tinggal. Begitulah contohnya. Mudah-mudahan kita sedar kesalahan kita ni dan kita teruskan pengajian, teruskan majlis ilmu. Tak kira dah, ya. Tukar masa tak apa, asalkan jangan terus hilang. Jangan tak buat. Baik, untuk petang ni kita sambung pembacaan kita. Ya. Tajuknya masih riak lagi. Ya, masih riak lagi. Buka muka surat 75 ya. Dah. Tajuknya ubat bagi riak. Dah baca dulu dah. Ya, ubat bagi riak. Mengapa dia riak? Yang pertama riak tu di antaranya suka dipuji, ya, riak itu. Yang kedua takut dicela, riak itu. Yang ketiga tamak. Bukan tamakkan ibadah, tamak ke harta. Tengok mana tempat. Macam Tok Guru umpamanya. Tempat ini dapat banyak ini. Tempat ini banyak kikit. No, tak. Dia selalu pergi tempat mana? Tempat yang banyak tu lah. Itu riak lah tu. Dan riak ini, faham ya? Dia adalah syirik yang kecil. Syirik kecil. Bukan kafir ya. Tapi berdosa besar. Jadi kalau kita ada riak, apa buatnya? Ini ubat kita baca ubatnya. Yang pertama, siapa ada suka dipuji? Nak dipuji dia orang. Kalau ngajar orang, gunakan perkataan-perkataannya hebat-hebat. Dia tenangnya orang dengarnya. Lepas tu dia nanya pula, Nizam, mana ngajar tu macam mana? Sedap tak? Kalau sedap penuh, sorong penuh kami dengarnya. Kembang hidungnya, sampai ke kampung kembang hidungnya. Tapi kalau kata entah oleh ustaz dia, ngantuk aja kami dengarnya. Monyok aja. Tegur pun tak nyaman. Kerana dia tak dipuji. Dia keji. Jadi orang yang suka dipuji tu, orang bingung. Kita nak pujian dari siapa? Dari Allah. Kalau manusia puji, apa dapat? Apa dapat? Dapat sakit hidung ada lah. Kenapa sakit hidung? Kembang aja sampai ke kampung. Sakit hidungnya. Jadi tak ada gunanya. Jangan cari pujian manusia. Nak cari pujian Allah Ta'ala. Baik tu nak puji dengan puji manusia. Puji Allah aja. Nak puji seorang, Alhamdulillah. Suara mungkin ni sedap. Allah bagi kamu suara sedap. Azan sedap. Sonok kena dengar. Tak apa. Tapi puji Allah dulu. Jangan puji manusia. Baik. Jadi nak dipuji. Jadi ubatnya tu apa ubatnya? Ada pun sebab riak pertama suka dipuji. Seperti mereka yang menerkam musuh yang banyak dalam peperangan. Supaya dikatakan orang itu berani. Orang kata dia berani. Kalau mati pun, orang kata dia mati syahid. Padahal di sisi Allah dia tak syahid. Kan dia berperang tu nak tunjuk keberanian. Supaya dia digelar sebagai panglima. Dia digelar sebagai pahlawan. Memang dapat gelaran tu di dunia dah. Di sisi Allah dia
macam orang biasa. Walaupun dalam dunia ni mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disemayangkan. Terus tanam orang itu je kerana dia mati dalam peperangan. Kita tak tahu halau mati dia. Jadi kita anggap dia itu sebagai syahid ajalah. Ya. Jadi dikira dia sebagai syahid. Tapi bila di pada masa nanti ditanya, "Kenapa kamu mati?" Dia jawab, "Aku mati kerana menegakkan agama kamu ya Allah." Apa jawab Allah? "Kamu dusta, kamu bohong, kamu tipu. Kamu mati bukan kerana nak menegakkan agama aku, kamu mati kerana apa? Kerana nak menunjuk kamu tu hebat, nak menunjukkan kamu tu pahlawan, nak menunjukkan kamu tu berani." Itu. Riak lah tu ya. Riak ni bukan kafir tapi berdosa besar. Berdosa besar lama ke sekejap masuk neraka je? Lama benar masuk neraka ya. Jangan ada riak. Ya. Nak buat semata-mata kerana Allah ya. Kalau ada riak minta ampun dengan Allah. Ya. Dia jadi imam bawahnya. Dia semayang. Punyalah lama berdirinya. Sujud lagi lama. Orangnya dah mati, orang dia sujud. Nak nunjuk doang maksudnya. Tapi kalau seorang dia semayang, macam tu melatuk je. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu riak lah tu ya. Ada beza. Ya. Adapun sebab riak pertama suka dipuji, seperti mereka yang menerkam musuh yang banyak di dalam peperangan supaya dikatakannya orang yang berani. Itu riak lah tu. Berdosa. Walaupun dia perang, walaupun dia mati lepas tu. Dan ubatnya seperti yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih kepada kemegahan. Sama ubat itu. Dia nak cari kemegahan. Apa faedah? Iaitu mengetahui bahawa pujian itu, pujian itu kesempurnaan yang diwahamkan saja. Kesempurnaan yang disangka-sangka aja. Diwahamkan itu disangka-sangka. Syak aja. Tak ada faedahnya diwahamkan je. Bukan betul-betul. Faedahnya tu kita tak tahu betul keadaannya. Tuhan terima keadaan. Itu diwahamkan ya. Bukan kesempurnaan yang sebenar. Yang betul-betul sempurna apa? Kalau dia betul-betul ikhlas kerana Allah. Dia ikut perintah Allah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kerana agama. Itu betul-betul ikhlas. Surah Al-Bayyinah. Tahu Al-Bayyinah? Jenuh ya. Kamu cari apa nama mana surah Al-Bayyinah. Kalau saya kata surah Lam Yakunin, tahu tak? Tahu tak? Lam Yakunil ladzina kafaru. Surah itu tu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Jadi itulah. Ubatnya kita tahu itu kesempurnaan itu hanya diilhamkan saja. Bukan kesempurnaan yang sebenarnya. Yang betul-betul sempurna siapa? Allah ya. Maka tiada faedah baginya, bahkan rugi semata-mata. Rugi aja. Pahala tak dapat, malahan dapat dosa. Dan lagi ubatnya ia mengetahui bahawa cercaan Allah Ta'ala dan seksanya pada hari kiamat, pada hari kiamat nanti akan diseksa nanti kerana Allah murka, Allah marah. Nanti kalau Allah marah, apa tak dapat di akhirat? Diseksa oleh Allah Ta'ala. Dan neraka, kena bakar, kena cincang, kena bedah, kena balun. Itu neraka ya. Itu yang kita takut tu. Kita takut seksaan dari Allah Ta'ala. Kerana riak tu hukumnya haram. Bila haram berdosa. Bila berdosa, kena seksa. Itu ubatnya. Kita takut seksa Allah. Tak lalu kita nak seksa Allah ya. Manusia tak ada apa. Macam tuan-tuan dan perempuan benci dengan saya. Habis-habis tak panggil aja ya tak? Ada mak barang di rumah. Ada. Ngaluh saya balik. Habis-habis time saya datang tak ada panggil. Ataupun kabur telefon.
Ustaz, tak usah datang lagi. Kena ketik Ustaz ni. Hancur je lah, hancur. Tapi tak ada apa-apa. Tapi kalau Allah murka, kalau Allah marah macam mana? Dibakar dengan api, dibalun dengan besi dan sebagainya, dicincang dengan benda tajam dan sebagainya. Itu ubatnya ya, sesuatu tu. Seksa Allah kita patut takut. Seksa dunia ni tak ada apa takut lagi dah. Diriwayatkan bahawa orang yang riak itu diserukan kepadanya pada hari kiamat dengan 4 nama. Apa namanya? Ya Murabi, ya Ghawiyu, ya Ghawiya, ya Fajiru, ya Hasiruz Zahab, Fakhoza akhara, Fakhoza ajrakal a'imman amilta lahu fala ajarolak indana. Nah, apa gelarannya? Mula-mula dipanggil apa? Wahai orang yang riak. Nama wa maroi, orang yang riak ya. Orang yang riak tu. Wahai orang yang riak, ya muroi, bukan muro ya, ya muroi. Wahai orang yang riak. Satu. Wahai orang yang sesat. Orang yang kedua panggil sesat. Tak betul itu sesat lah. Dia panggil apa? Ya Qawi. Orang yang sesat. Orang yang sesat. Yang ketiga, wahai orang yang jahat. Ya apa? Fajiru. Ya fajir, orang yang jahat, orang yang melakukan maksiat, dia panggil fajir. Yang ketiga, yang keempat, ya khasir, orang yang rugi. 4 gelarannya. Wahai yang riak, wahai yang sesat, wahai yang jahat, wahai yang rugi. Itu 4 gelaran bagi orang-orang yang riak. Betul apa? Wahai yang jahat, wahai yang rugi, pergilah. Ambillah pahalamu daripada mereka yang engkau beramal kerananya. Kita semayang dan nunjuk-nunjuk pada nizam. Esok minta pahala pada nizam. Apa nak bagi dia? Dia pun teruk. Dia pun nak minta pahala dari Tuhan. Apa nak baginya? Pergi minta pahala pada Tina. Apa nak bagi Tina? Dia pun teruk. Pergi minta pahala daripada Haji Ibrahim. Apa nak bagi Haji Ibrahim? Dia pun teruk. Jadi itu. Bagi pada orang yang kita tunjuk-tunjukkan tu. Dapat pahala ke tak? Dapat ke tak? Tak dapat. Ambillah pahalamu dari mereka yang engkau beramal kerananya. Maka tiada pahala bagi engkau di sisi kami. Aku takkan bagi apa-apa Tuhan. Aku tak bagi pahala pada kamu. Minta pada orang yang kamu tunjukkan tu. Nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada Ustaz. Minta pada Ustaz. Apa nak bagi Ustaz? Dia pun teruk. Minta pada orang. Apa nak bagi dia orang tu? Dia pun teruk. Pada siapa yang kita nak nunjuk, itulah kita minta pahala dari dia. Apa nak baginya? Dia pun mengharapkan pahala. Contoh ya. Dia jadi imam malam tu. Malam tu berbunyi baca kuat je lah. Dia jadi imam. Cadang-cadangnya nak baca ayatnya, baca apa? Inna a'tayna je. Itu dia toleh. Sebelum dia jadi imam tu dia toleh belakang. Tengoknya di belakang tu ada tuan qadhi, ada pengulu, ada wakil rakyat. Lagi apa? Ada DO, ada ADO, semua ada. Ini kalau aku baca inna a'tayna kan tak ada standard kena. Dia pun terus bacanya apa? Surah Yasin. Dari mula sampai habis. Biar orang tahu dia hafal Yasin. Esok dah mati esok, Allah suruh dia minta pahala pada siapa? Pada Tuan Qadhi. Minta pahala pada Tok Ngulu.
minta pahala daripada DO, minta pahala daripada ADO, minta pahala daripada apa namanya wakil rakyat. Apa yang nak bagi dia memang pun teruk. Dia contoh lah. Bukan betul ni, contoh je. Apabila ia mengetahui akan siksaan Allah Ta'ala dan cercaannya kerana riak itu, nescaya mudah atasnya meninggalkan riak. Tak ada dia riak lagi. Kenapa? Kerana dia tahu siksa Allah tu tak ada siapa lalu menanggungnya. Mudah dia meninggalkan riak tu. Kerana riak tu mendatangkan siksa. Dia tak nak siksa tu. Kerana suka dipuji manusia itu. Jadi tak cari kerana tak mencari pujian Allah untuk orang tu. Dia nak pujian Allah saja. Seperti mereka yang mengetahui ada racun di dalam air madu. Depan tu madu. Madu tu pulang gelas. Ada orang buang racun dalam tu. Kita pun minum juga. Mana yang berkesan? Racun tu ke madu itu? Madu tu berkhasiat. Racun tu membinasakan. Mana yang lebih berkesan? Madu lah. Yang kesan madu ke? Racun tu madu tak ada apa-apa ya. Walaupun dia berkhasiat. Serupa juga. Dia nanam pokok. Baja ada. Lepas bubur baja, subur pokok tu kan? Tapi lepas itu bubur rondak. Apa jadi pokok? Matilah pokok tu. Macam itulah ya. Kesannya tu. Macam itulah riak. Bacaan baik, hebat. Suara, lagu sedap. Tapi dalamnya ada riak. Macam? Apa dapat? Siapa yang tak dapat? Ya, rugi je ya. Macam itulah kalau ada orang riak ya. Seperti mereka yang mengetahui ada racun dalam air madu, maka mudah baginya meninggalkan air madu itu. Padahal madu tu manis ke sedap? Manis ke pahit? Air madu sedap ke dah? Sedap. Manis ke pahit? Manis. Tengah apa dia main tandak madu? Dah diamlah kita orang tunduk lagi. Madu tandak bermadu. Bagus. Dia bukan tandak madu, dia tandak bermadu. Okey. Ya, macam itulah. Dah tahu. Padahal air madu ya. Dia takkan minumnya. Kerana dia tahu kalau minum racun, padam dia langsung habisnya. Seperti mereka yang mengetahui ada racun dalam air madu, maka mudah baginya meninggalkan air madu itu. Berlainan mereka yang tidak mengetahui ada racun di dalamnya. Kalau orang tak tahu macam minum aja lah. Minum ngelupa lah, keluar darah dan sebagainya. Kalau dia tak tahu ya. Maka berlainan mereka yang tiada mengetahui ada racun di dalamnya, maka ia tertipu, iaitu meminumnya, maka binasalah ia. Tambahan pula ia menetapkan di dalam hatinya bahawa sangat besar kerugian membeli pujian manusia dengan celaan dan siksaan Allah. Dia beli pujian manusia, harganya celaan dan siksaan Allah Taala. Kalau kamu buat, Allah murka, Allah marah, Allah cela, nanti akan disiksa. Tapi manusia akan puji. Nak yang mana? Nak pujian manusia ke nak celaan Allah Taala? Nak celaan Allah Taala? Dua-dua tanda kita nak pujian Allah Taala. Kita nak biar Allah puji. Kalau Allah puji macam? Kalau Allah puji macam mana? Dapat pahala. Kalau dapat pahala ke mana perginya? Syurga lah. Kalau Allah puji, Allah suka. Kita kena cari kesukaan Allah Taala, jangan cari kemurkaan Allah Taala. Bahawa suka manusia tiada diperoleh tujuannya, dan sesiapa yang menuntut kesukaan manusia dengan kemurkaan Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala menjadikan mereka itu yang yang dimurkai baginya. Kalau nak mencari kemurkaan Allah, dapat kemurkaan Allah. Kalau Allah murka macam siksa aje lah.
Nah, dalam neraka itu setiap satu saat 99 jenis seksa. Siapa lalu menanggungnya? Nah, di akhirat nanti ada sekumpulan perempuan digantung rambutnya. Dengan dia sekali, kalau rambut dia gantung tak ada sakit. Dengan dia gantung rambut dengan dia sekali. Lepas tu dia pakaikan kasut neraka. Kasut pakai di mana? Di kaki. Rambut di kepala. Bila pakai, punyalah panas daripada kasut tu naik ke atas sampai menggelegak otaknya. Menggelegak otaknya. Kata, kenapa? Kerana mengeluarkan hanya sehelai rambut untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Terus selai rambut. Satu kepala. Kalau sunset, kalau terburai aja naik motor kobang jalan suyo aja macam. Itu seksa Allah Taala. Lagi teruk, tak lalu kita nanggungnya. Tak berasa lain. Tak sengaja. Benda tak sengaja dimaafkanlah. Bukan salah, bukan betul. Tapi salah tapi dimaafkan kesalahan. Kerana tak sengaja. Yang salahnya sengaja. Manggil Ustaz Ibrahim. Ustaz, tengok rambut ayah. Dia pun keluar. Itu yang berdosa tu. Kalau dia tak sengaja, benda tak sengaja tu artinya apa? Bila tu dimaafkan ya. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa dia riak tu? Takut dicela manusia, takut dikata manusia ya. Dia tak nak ada celaan manusia. Adapun sebab riak yang kedua iaitu takut dicela oleh manusia. Takut kata orang. Apa kata orang? Kalau ada kenduri kahwin, dia ngawinkan anak, tak ada bersanding. Bila tak ada bersanding, tak ada meriah lah. Bila tak ada meriah macam takut dikata orang, Allah macam majlis mayat. Tak ada langsung riang-riang aja. Jadi dia takut kata orang, buat jugalah. Alasannya damai yang nak. Bukan dia nak damai yang nak, tapi dia dapat dosa tak? Dapat juga ya. Kepada kalau ndakkan bunyi-bunyian, ndakkan riang-riang, boleh tak buat cara Islam? Boleh. Panggillah penasihat banyak ya. Darul hitam boleh. Darul hitam boleh. Boleh? Darul hitam. Boleh? Ustaz Mahfuz. Ustaz Mahfuz ya. Ada? Banyak. Di kampung banyak. Saya ngawinkan anak tu, panggil nama bukan dari hitam, panggil daripada Batu Putih. Ketiga-tiga itu hafal Quran Melaka. Asyik ya. Anak Tuan Haji Zul. Ini orang tidak nak busuk belajar ajar lah. Nak racak-racak kena balun. Esok rancak kena balonnya. Nak kita rancak ya. Panggil penyanyi popnya. Dengan lagu-lagu yang rancak. Kita tu teng 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 teng. Siap ya. Panggil joget. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, punya le bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa cekik singgah ke Johor begini? Musim ke penghujung tu? Musim balik. Musim belum tu. Apa sikit? Pada ada tak jalan pintas? Ada. Itu ya. Jadi nak dapat pujian orang, takut dicela oleh orang. Jadi jika ia orang yang dipuji di sisi Allah Ta'ala, baca remoleh senang. Adapun sebab riak yang kedua iaitu takut dicela oleh manusia, maka ubatnya bahawa ia menetapkan di dalam hatinya bahawa celaan mereka itu tiada memberi mudarat
Kepadanya. Lantaklah. Sampai nak kata Haji Ibrahim. Katalah tak apa. Tak ada apa-apa pun. Tak ada pula pensan dia. Buat apa hendak. Kata aja. Itu celaan. Tidak memberi mudarat. Jika ia seorang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Allah puji dia. Orang kata dia. Orang manusia kata dia. Allah puji dia. Mana nak? Nak pujian Allah. Orang kata tu. Lantak dia kata. Sedangkan orang kata tu dia dapat apa? Dosa. Orang kata tu. Orang kata saya. Apa saya dapat? Pahala. Jadi siapa nak? Kata lah. Dia untung nak orang kena kata tu. Untung lah. Dapat pahala. Hebat. Tak pasal ada. Dapat pahala peri je. Kenapa? Orang tu ngumpat dia. Orang tu ngata dia. Orang tu menghina dia. Kerana tak sepatut buat begitu ya. Dan ia menetapkan dalam hatinya bahawa ia tiada mengerjakan riak. Jadi betul kalau ada minta ampun ya Allah, janganlah dalam hati aku ni ada riak ya. Jangan ada takabur, jangan ada ujub dan sebagainya. Dan ia menetapkan dalam hatinya bahawa ia tiada ia tiada mengerjakan riak, tak ada riak yang menjadi sebab bagi kemurkaan Allah Ta'ala. Dia tanda Allah murka. Kerana takut kepada celaan makhluk. Dia takutkan makhluk aja. Apa kata dia orang? Apa kata dia ni? Apa kata dia mai? Apa kata dia mai? Apa kata dia mai? Padahal dia tak fikir tentang apa kata Allah ya. Dan ia menetapkan dalam hatinya bahawa ia tiada mengerjakan riak yang menjadi sebab bagi kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana takut kepada celaan makhluk. Dia takutkan makhluk. Bukan takutkan Allah. Yang tiada memberi mudarat. Padahal makhluk lantak nak marah pun dia buat apa? Tak boleh buat apa pun. Ambil marah begitu aja lah. Tak ada apa binasanya, tak ada apa mudaratnya. Dan memadakannya bahawa sekiranya manusia mengetahui hasad, riak, kasat riak bukan hasad, kasat riak, jadi riak dalam diri dia, yang di dalam hatinya, nescaya mereka benci kepadanya. Kalau orang tahu kita dari riak, orang suka ke tak? Tak suka, orang benci dengan dia. Jadi apa faedah kita nak mencari kegemaran orang lain? Nak benci lah, entahlah, jangan ada riak. Kalau riak, garanti orang benci je. Udahlah, berdosa orang benci pula tu. Yang di dalam hatinya, nescaya mereka benci kepadanya. Dia takkan akan riak gitu. Dan memadakannya bahawa riaknya itu tidak dapat tiada akan nyata bagi manusia, sama ada segera ataupun lambat. Tidak dapat tiada akan nyata bagi manusia, sama ada segera ataupun lambat. Kadang-kadang di dunia dah dapat akibatnya. Tak payah tunggu akhirat, dah dapat akibatnya. Orang ketikkan dia riak, nunjuk pada orang je. Asal jalan nunjuk je, tengok aku pakai baju baru, tengok aku pakai sorban baru, tengok aku pakai apa semua baru, kereta baru dan sebagainya. Itu riak. Orang ketik dah tengoknya. Suka orang namanya. Ketik orang namanya. Di dunia dia dah dapat celaan manusia. Dan hukumnya haram itu. Dah rugi dunia, rugi akhirat. Dunia pun dapat celaan, di akhirat pun dapat celaan Allah. Lagi tahu. Maka kesudahannya mereka marah dan mencelanya orang tu. Dan sekiranya ia mengerjakan ibadat yang ikhlas, nescaya Allah Ta'ala menzahirkan keikhlasannya itu bagi manusia. Allah akan tunjukkan itu orang tu ikhlas. Manusia pun tahu. Orang tu ikhlas ke tak? Orang pun tahu. Kalau ikhlas, dia akan buat sungguh-sungguh. Tak kira lantak berapa orang ada. Dia kan bersungguh-sungguh. Penuh semangat, sepenuh hati. Jangan kalau ada 2 orang, 4 orang je kejap ni, ada 4 orang je, 4 orang, 5 orang je.
Ngajar pun mudah gitu je. Tak ada sungguh-sungguh. Tapi kalau tengok penuh masjid ni, penuh sampai ngentak meja. Apa gunanya? Tak ada apa bedanya. Jadi itu riak ya. Dan taklah berapa orang je. Janji ada orang dengar jadilah. Jadi kita nescaya Allah Taala menzahirkan keikhlasannya itu bagi manusia. Ya. Contoh dan membuat tahu tak kalau orang tak ikhlas ke tak? Asalnya tak tahu, tapi kalau dia buat ikhlas semacam-macam ikhlas gitu, sudahnya tahu tak? Akhirnya tahu. Ikhlas je. Tanya dia datang. Ya? Tak ada masanya datang, betul tak tidak, betul datang, tidak, tak ada. Betul dia, ada program dia datang. Itu ikhlas tu. Sudahnya kita tahu juga. Allah tentu tahu. Manusia ni tahu tak orang tu ikhlas ke tak? Mula-mula memang tak tahu. Tapi sudah lama-lama tahu tak? Tahu ya. Maka mereka akan kasih kepadanya seperti Allah Ta'ala kasih kepadanya. Jadi dia pun tahu, Allah pun tahu. Kasihlah mereka kepada dia ya. Maka ia mendapat 2 pahala. 2 pujian. Siapa pujian? Iaitu pujian Allah Ta'ala dan pujian makhluk. Orang pun puji dia, Allah pun puji dia. Untung nak orang jadi macam tu? Untung lah. Allah pun puji dia, makhluk pun puji dia, orang pun puji dia. Jadi orang tu kasihkan dia, Allah pun kasihkan dia. Itu ubat bagi riak ya. Kemudian yang ketiga tamak. Sebab jadi riak sebab tamak. Tamak tu apa? Cakap orang kampung Gajah hakap. Tamak harta. Tamakkan pujian. Tamakkan pengaruh. Tamakkan pangkat. Macam-macam tamak ya. Adapun sebab riak yang ketiga itu tamak. Dan ubatnya ia hendaklah mengetahui bahawa barang yang ia tamakkan itu seperti harta benda adalah perkara yang diwahamkan saja. Harta benda tu. Ya, bukan dia dapat guna pun. Dapat digunakan harta benda dia. Tak ada, dia sangka-sangka gitu je. Walaupun harta banyak, kaya-kaya, kadang-kadang tak boleh digunakan harta. Ya? Pergi kedai kopi, okey, bawa kopi 1 ya, jangan bubur gula. Apa rasa kopi tak ada gula? Kalau kurang manis boleh tahan sikit, ni tak ada gula. Pak Haji nak makan apa? Makan roti canai? Saya mana boleh makan roti canai? Kenapa? Banyak minyak. Bila banyak minyak, banyak kolesterol. Banyak kolesterol apa? Saya ada penyakit apa? Jantung. Duit berkusur-kusur dalam poket. Nikmat boleh digunakan tapi tak dapat digunakan. Nikmat banyak tapi tak boleh digunakannya. Orang tu tertipu ke tak? Tertipu gitu ya. Macam itulah. Itu orang tamak ya. Jadi tamak pada harta. Dan ubatnya ia hendaklah mengetahui bahawa barang yang ia tamakkan itu seperti harta benda adalah perkara yang diwahamkan saja. Walau harta itu macam megah lah, tapi tak ada apa megah pun. Kadang-kadang harta banyak tak dapat digunakan. Duit banyak tak dapat digunakan. Nikmat banyak tapi tak dapat digunakan. Macam tadi lah. Minum tak ada gula. Roti canai tak boleh makan. Kenapa? Takut dia ada kolesterol, ada lemak dan sebagainya. Sedap ni Pak Haji tu dah. Ni ada bau masak ni Kambing ada, lembu ada, rusa ada, ayam ada. Apa kata dia? Aku darah tinggi, mana boleh makan semua tu ni. Tak apa, jangan makan tu. Dia pun ada je, jangan makan. Ini ada ketam ada, udang ada, sotong ada, lala ada, siput ada. Apa jawabnya? Gaut. Aku tak boleh makan, ada gaut ni. Jadi benda ada, duit ada, kesempatan ada, tapi tak boleh. Tertipu itu. Sebab Allah kata dalam Quran apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dalam dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Itu orang tertipu ya. Itu orang tamak dia.
Ya. Adalah perkara yang diwahamkan saja, yang disyak aja, bukan tentu dapat guna pun. Tiada pasti akan diperolehnya sekalipun. Ia riak. Kalau dia riak, tak dapat gunakannya. Dan luputnya keredaan Allah Ta'ala. Itu dia sedar. Bila Allah tak ada redha lagi dengan dia macam. Dengan sebab riaknya, itu perkara yang mesti diyakini. Kalau dia riak, Allah marah. Percaya tak? Beriman tak? Kena beriman betul-betul. Kalau dia riak, Allah akan marah. Kalau Allah marah, kena seksa. Yang itu yang betul ada. Yang tamak harta tu ada tapi tak boleh pakai. Apa guna? Kalau riak, akan disiksa Allah Ta'ala. Betul tak akan berlaku? Akan berlaku. Itu yang itu. Betul tu. Patut itu yakin tu. Dengan sebab riaknya itu perkara yang mesti diyakini. Dan sesungguhnya mereka yang tamak kepada makhluk tidak dia sunyi daripada kehinaan. Orang yang tamak tu dia dihina, manusia pun menghina dia. Dan sesiapa yang meninggalkan tamak kepada makhluk, nescaya Allah Ta'ala berikan kepadanya apa? Diberikan kepadanya daripada sisinya. Allah bagi apa yang ada pada Allah Ta'ala. Allah bagi pada dia. Kalau dia tak tamak maka apabila ia menghadiahkan dalam hatinya nikmat syurga, Allah bagi dia nikmat syurga dalam hati dia di dunia lagi dah. Allah tenangkan jiwa dia. Allah jadikan dia orang sabar. Allah jadikan dia orang puas hati dengan apa yang ada yang Allah bagi. Gembira tak dia? Gembira tak? Bahagia tak? Itulah syurga dapat dulu. Di dunia dapat tu. Panggil apa? Al-Jannatul Ajilah. Syurga yang disegerakan. Maka apabila itu Allah hadiahkan dia dalam hatinya nikmat syurga. Udah tenang je, sonok je, gembira je dia. Di dunia lagi. Dan ia mengetahui bahawa ia akan luput dengan sebab riak. Kalau riak habis pahalanya. Nescaya hatinya berpaling daripada makhluk. Tanda makhluk lah. Makhluk tak ada faedahnya. Dan melimpah atasnya cahaya keikhlasan. Keikhlasan dari Allah. Dari Allah Ta'ala membantukan dengan taufiknya. Allah bantu dia pula dengan taufik Allah Ta'ala. Artinya hidayah dari Allah Ta'ala. Allah bagi dia rasa seronok. Allah bagi dia rasa gembira. Allah bagi dia rasa puas hati. Allah bagi dia rasa qana'ah. Itulah orang yang nak bahagia. Dan ketahuilah bahawa antara obat bagi setengah kedatangan riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau seperti engkau menyembunyikan kain apa? Kain menyembunyikan kejahatan kau. Kita sembunyikan kejahatan. Jangan kabur orang lain. Kita buat jahat macam itulah. Kita buat ibadah macam itu kan. Jangan kabur orang. Jangan nak semayang malam tu beria minum muka lampu luar dalam atas bawah itu pakai telkong. Itu orang pula bani ni. Pakai telkong tu orang tahu dia bangun malam sembahyang tahajud. Sembunyikan. Biar jangan nampak siapa. Hanya Allah aja macam tu. Jadi kena sembunyikan kebaikan kita. Bahawa antara obat bagi mencegah kedatangan riak itu bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau seperti engkau menyembunyikan kejahatan engkau. Kejahatan memang kita kabur orang pun orang mencuri kabur orang orang merampak kabur orang orang nipu kabur orang dah. Macam itulah patutnya ibadah kita betul. Kita aja yang tahu, Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Dan bahawa harus menzahirkan ibadat supaya diikuti oleh manusia. Itu boleh. Kalau kita buat ibadat biar orang ikut, itu tak apa. Dan supaya mereka menggemarkan dengan syarat dia ikhlas. Kalau dia buat ikhlas, dia buat itu semata-mata supaya orang tengok dia, orang tu ikut dia. Dia seronok kalau orang ikut dia. Itu tak apa. Boleh. Macam kita sedekah lah. Sedekah. Orang buat list. Dia tulis atas tu. RM50. Banyak lah tu. Tapi kalau dia tulis sekupang atas. Dia pengurusi surau, pengurusi masjid.
Dia tulis atasnya. Nizam. Kupang tu tulis. Orang bawah. Orang bawah. Kupang juga lah. Tapi kalau Nizam tulis RM100. Macam? Orang bawah pun malu dan nak tulis kupang. Paling bawahnya RM10. Macam itulah. Supaya orang tiru. Tentang apa ya? Dia tak ada riak tu. Dan bahawa harus menzahirkan ibadat supaya diikuti oleh manusia dan supaya mereka menggemarinya dengan syarat dia ikhlas, tapi hati kena jaga. Dan jauh daripada perasaan riak. Demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa, tetapi dengan syarat bahawa tujuannya supaya jangan dianggapkan fasik. Jangan dianggapkan apa? Fasik tu. Adapun jika ia menyembunyikan maksiatnya supaya dikatakan orang soleh, orang katakan dia orang soleh, itu haram. Maka tiada diharuskan. Haram lah tu. Adapun meninggalkan ketaatan kerana takutkan timbul perasaan riak, maka tiada diharuskan. Takutkan riak lah tu. Kalau aku buat kan katakan riak, langsung tak buat. Riak lah tu ya. Tiada diharuskan. Bahkan ia termasuk dalam riak pula. Kata Fudail, seorang ulama yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa kata dia? Ar-riya'u tarkul amali huwa qaminar riya'. Artinya termasuk dalam riak itu meninggalkan amal ibadat kerana takut akan riak. Bila takut akan riak lah tu. Jadi kalau aku semayang kata aku alim riak lah tu. Kerana takut kata orang, takut ke riak. Kata aku riak lah tu ya. Jadi yang betulnya apa? Buat. Tapi buat apa? Betulkan hati tu ikhlas semata-mata kerana Allah. Buat je. Berapa banyak pun buat, tapi betulkan hati tu. Jangan ada menunjuk-nunjuk pada orang. Bahkan ia hendaklah mengerjakan ibadat dan bersungguh-sungguh pula pada menolakkan riak itu. Buat ibadat tu buat, tapi jangan ada riak. Ikhlas semata-mata. Macam mengaji kita ni, ikhlas semata-mata. Saya ngajar pun ikhlas semata-mata. Jangan lepas ngajar nyelin aja. Tak ada tina pakai ni petang ni. Kenapa nak ke tina? Nak kain dulu. Itu bukan itu riak namanya. Tak ada yang melepas laku tengah hari ni. Nizam pun tak ada. Melepas laku. Itu riak tu ya. Jangan tuan-tuan matakan riak tu. Nak biar dia kerana Allah Ta'ala. Naklah ia mengerjakan ibadah dan bersungguh-sungguh pula pada menolakkan riak itu. Dan jika masih terjadi riak, maka hendaklah ia bertaubat. Kalau betul ada riak lagi, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunkan aku daripada dosa riak. InsyaAllah. Ya? Dengan bersegera daripadanya. Wallahu a'lam. Habis cerita riak. Ya? Akan datang, kita akan baca perangai yang dipuji. Pakaian dia. Perangai yang dipuji. Yang pertama apa? Taubat. Suruh kita taubat. Okey, akan datang kita baca itu. Sekian dulu. Tuan-tuan dan puan, kalau silap minta ampun, minta maaf ya. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa dulu. Belum ambil lagi. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh kita menjadikan diri kita tu orang-orang yang bertakwa. Sungguh-sungguh ya. Bukan cincai-cincai aja. Dan bila sampai masanya nanti berhari raya lah dengan segala adab-adabnya, bukan salah raya tu, dengan adab-adabnya tu ya. Baik, sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin